Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah. Hari ini untuk video yang seterusnya, kita dapat bersiaran sekali lagi dalam video kali ini untuk kita bawa satu lagi topik dan perbincangan. Perbincangan kali ini dia tidak berbentuk dalam action plan series ini. Perbincangannya, topik-topik yang dia bawa tidaklah berbentuk teknikal. Dia lebih kepada orang kata perkara-perkara yang melibatkan tentang perkara-perkara penting untuk menyediakan kita kepada satu pelan tindakan. Jadi dalam siri yang pertama ini, dalam 5 siri yang pertama ini sebenarnya kita masih lagi memberi fokus kepada mengenali apa kekuatan kita, getting to know our own power. Jadi dalam keadaan tertentu kita mungkin melihat orang kata power ataupun kuasa itu dalam bentuk jawatan, dalam bentuk posisi tertentu, dalam bentuk orang kata authority tertentu tetapi dalam action plan series ni daripada sesi yang pertama sehinggalah hari ini sesi yang kelima, sebenarnya saya membawakan satu kupasan dalam satu grup ataupun dalam satu kumpulan yang kita sebut sebagai mengenali apa kuasa yang kita ada, knowing your own power. Jadi antaranya dalam siri yang pertama sehinggalah sekarang ini kita banyak melihat tentang perkara-perkara yang perlu kita review, self review, yang kita perlu review dalam keadaan kita menghadapi situasi semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, sesi kali ini saya bawakan satu lagi perkara, satu lagi perbincangan tentang bagaimana kita nak membentuk satu fikiran, satu fikiran yang menyediakan kita kepada keyakinan dan kebolehan untuk kita membuat keputusan dan juga mengambil tindakan. Jadi sebenarnya tuan dan puan, tak kira sama ada kita seorang usahawan ataupun memang kita seorang orang kata yang mempunyai kerjaya yang khusus ataupun kita memilih untuk menjadi orang kata menjalankan tugas-tugas berbentuk freelance ataupun orang kata berbentuk projek ataupun kita memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, ia semuanya masih memerlukan kita untuk orang kata mempunyai satu persediaan fikiran dan juga membolehkan kita untuk merancang dan ambil tindakan. Action itu sebenarnya yang akan menentukan hasil daripada apa yang kita fikir. Jadi ramai yang berkata, tuan dan puan, fikir positif, maksudnya sentiasa lihat yang baik, sentiasa fikir yang baik, tetapi itu adalah antara cabaran yang besar di mana apabila kita kata kita sentiasa nak fikir baik, itu apa yang kita fikir itu sebenarnya banyak bergantung kepada apa yang kita beri kepada diri kita sendiri, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, itu sebenarnya yang akan menghasilkan satu keadaan fikiran yang kita mahukan tu tadi. Jadi kepada rakan-rakan, kepada tuan dan puan yang menonton video ini, saya ucapkan selamat datang, dan sekiranya ini adalah pertama kali tuan dan puan menonton video ini, nama saya Nur Aminah Omar, tuan dan puan orang kata boleh melihat maklumat-maklumat lanjut yang yang disertakan dalam video ini untuk tujuan lanjut. Jadi sekiranya tuan dan puan ingin mendapatkan maklumat tambahan, maklumat lain, tuan dan puan saya jemput terus ke www.nuraminahomar.com. Di sana ada lebih banyak artikel dan maklumat-maklumat yang dikongsikan. Jadi video ini sebenarnya ada di 2 platform. Tuan dan puan akan menontonnya sama ada di Facebook ataupun tuan dan puan akan menemui video ini di channel YouTube Nur Aminah Omar. Jadi akses kepada maklumat-maklumat ini sebenarnya ada. Jadi tuan dan puan luangkan masa untuk dapatkannya. Jadi tuan dan puan terus kepada apa perbincangan hari ini. Saya akan mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit seperti biasa untuk membawa satu perbincangan yang serupa. Jadi ada dua perkara yang saya nak bawa bincang untuk hari ini tentang kita adalah apa yang kita fikir. Kita adalah apa yang kita fikir. Ayatnya sangat mudah. Dia seolah-olah fikir sajalah kau ni kaya, jadi kaya. Fikir sajalah kau ni berjaya, kau akan berjaya. Jadi fikir sajalah kau boleh buat, mesti kau boleh buat. Jadi dia seolah-olah konotasinya seolah-olah perkara itu terlalu mudah. Kalau ianya terlalu mudah,
mesti semua orang dah boleh buat. Semua orang fikir berjaya, dia berjaya. Semua orang fikir baik, semua jadi baik. Jadi sejauh mana takkanlah keadaan ini semudah itu. Apakah hanya dengan fikir tu kita boleh terus dapat apa yang kita nakkan tu tadi. Jadi perbincangan kali ini sebenarnya saya nak bawa dua sahaja perkara tuan dan puan. Jadi yang pertama sekali kita kata apabila kita kita nak fikirkan yang baik, kita nak fikirkan positif, we are what we think, so we should think what we want, benda-benda yang macam itu. Orang kata kedengaran dan kelihatan terlalu mudah. Dan ia menjadikan ramai di antara kita cepat fras ataupun kita kata dah fikir dah positif dah fikir boleh dah, tapi tak jadi-jadi. Jadi kadang-kala ia akan menghasilkan satu orang kata tahap frustration yang satu tahap kekecewaan yang kadang-kadang kita sendiri sukar untuk mengawalnya. Jadi apa yang kita bawa hari ini tuan dan puan adalah yang pertama sekali kita mulakan dengan melihat ataupun orang kata menilai semula apa kita punya nilai-nilai yang kita pegang. Kerana nilai-nilai ini sebenarnya yang mendorong kita fikir macam itu. Contoh katalah kita kata orang perempuan kalau kerja dia sesuai ambil pekerjaan macam jadi cikgu. Itu antara salah satu orang kata nilai yang kita pegang yang menyebabkan kita fikiran kita ini kita akan jadi fikir bahawa kalau perempuan kerja dia mesti kerja yang berkaitan dengan jiwa lembut, kena berkaitan dengan jiwa kasih sayang, kena berkaitan dengan emosi. Jadi bila fikiran kita itu apabila kita ada nilai macam itu, dia akan reflect kepada bagaimana kita fikir. Katalah contoh kita kata wanita ini orang kata makhluk yang lemah, lelaki itu lebih kuat. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya ada yang berbentuk fakta, tetapi apabila dia dilihat sebagai satu nilai yang menjadikan menyekat kepada apa yang kita percaya itu menyekat kepada kebolehan kita, maka apabila kita fikir positif pun, kita fikir boleh pun, kita fikir berjaya pun, kita takkan dapat buat tindakan untuk itu. Kerana kita ada satu yang kita dah hadkan dalam diri kita yang kita sebut yang kita tak sedar dia sebenarnya jadi satu orang kata pegangan yang menjadikan sebagai self-limiting belief. Katalah contoh kalau saya berhenti kerja, nilai itu tadi kalau saya berhenti kerja, susah untuk saya mulakan satu inisiatif secara sendiri, secara solo contoh. Jadi nilai yang kita pegang itu adalah susah nak buat. Apabila nilai kita tu kata susah nak buat, susah nak mula, maka fikiran kita tu pun akan terdorong kepada memikirkan bahawa susah dan tak boleh buat. Susah dan tak boleh buat. Jadi perkara yang pertama tuan dan puan, apabila kita kata kita kena fikir we are what we think itu, pertama sekali kena buang apa juga kepercayaan ataupun nilai-nilai yang menjadikan kita tidak yakin untuk ambil tindakan. Buang yang itu. Katalah sebagai contoh, kalau saya simple kita bagi contoh yang simple. Contoh, kalau saya berhentikan anak saya dari sekolah private pergi sekolah biasa, nanti macam mana? Dia tak ada nanti pelajaran dia terganggu. Nanti perkembangan dia macam mana? Jadi perkara ni sebenarnya dia orang kata satu perkara yang menyebabkan kita percaya benda tu dan menyebabkan kita fikir macam itu. Jadi kalau kita kata contoh nak tukarkan anak sekolah, kemungkinan bila kita tukarkan anak sekolah itu mungkin dia jadi satu perkara yang lebih baik, ataupun yang kedua dia akan jadi lebih buruk, ataupun dia tak ada apa-apa, sama sahaja. Contoh, saya bagi contoh senario dalam kehidupan kita supaya kita boleh relate tuan dan puan. Jadi apabila kita ada satu belief yang mengatakan bahawa kalau kita pindahkan anak sekolah nanti anak tu lagi susah, maka tindakan kita, fikiran kita akan menjurus kepada yang macam itu. Kalau pindah sekolah susah. Contoh. Jadi sama tuan dan puan dalam keadaan-keadaan yang pelbagai apabila kita nak buat keputusan, apabila kita nak ambil tindakan. Jadi apabila kita kata kita nak fikir perkara yang betul, perkara yang baik, yang pertama sekali kita kena buang apa sahaja kepercayaan yang menyebabkan kita tak boleh nak move on. Yang kita sebut sebagai self-limiting belief. Yang ini macam mana? Yang ini kita kena senaraikan.
Senaraikan dulu. Senaraikan dulu. Kalau katalah kita nak buat sesuatu dan kita ragu-ragu, jadi kita buat satu senarai, apa yang menyebabkan kita ragu-ragu tu tadi? Apa yang menyebabkan kita takut? Jadi bila kita senaraikan itu, kita akan nampak bahawa dalam senarai itu ada beberapa perkara yang kita panggil sebagai self-limiting belief. Jadi kalau kita ada yang itu tuan dan puan, kalau kita ada satu kepercayaan yang menyebabkan kita tak boleh nak buat keputusan itu, kita fikirlah apa pun, kita takkan dapat apa yang kita fikirkan itu. Kita fikir nak berjaya pun susah nak dapat. Kita fikir boleh pun jadi tak boleh. Kita fikir itu kata, fikirlah yang baik-baik akan datang, betul. Tetapi apabila kita fikir yang baik, sepatutnya dia membolehkan kita design, susunkan pelan tindakan, dan dia membolehkan kita ambil tindakan. Kalau kita fikir yang baik tapi kita masih tak boleh nak buat rancangan dan ambil tindakan, bermakna kita ada satu halangan, iaitu yang satu tadi tu. Ada kepercayaan dalam diri kita itu yang menyebabkan kita fikiran yang positif, fikiran yang baik itu terhalang untuk dijadikan sebagai satu pelan tindakan. Jadi tuan dan puan, kita lihat semula apakah perkara-perkara berkenaan. Dan saya selalu sarankan tuan dan puan mesti tulis. Dia tak boleh type, tuan dan puan mesti ambil satu pen, mesti ada buku, kertas dan tuliskan. Jadi dengan menulis itu sebenarnya kita direct kita punya fikiran tu tadi, tengok tangan kita dengan tuliskan. Kita directkan dia untuk ambil masa bertenang dan tulis. Kalau type ni dia lain sikit, dia punya. Memang kita gunakan jari juga, kita type, kita ambil masa fikir. Tetapi dia agak berbeza kesannya. Tuan dan puan cuba dulu. Mesti ambil satu batang pen, tulis atas kertas. Jadi bila kita tulis tu, kita dapati bahawa perkara-perkara ini yang menghalang kepada fikiran baik yang kita dah set tadi, ini adalah perkara-perkara yang menghalang untuk kita fokus kepada design the solution and taking action tu tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, apa yang kita fikir ini juga bergantung kepada apa yang kita masukkan kepada diri kita. Katalah kita fikir boleh berjaya, kita fikir positif, kita yakin boleh, semua kita kata bermula dari fikiran. Tetapi apa yang kita fit kepada fikiran kita itu? Contoh, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Kalau kita menonton televisyen, rancangan apa yang kita tonton? Kalau kita kata kita selalu follow YouTube channel yang macam mana yang kita follow? Kita baca social media, Facebook, LinkedIn, IG, channel-channel macam mana yang kita follow dan kita tengok tu tuan dan puan. Jadi semua ini adalah feed yang kita bagi kepada fikiran kita. Kalau kita asyik baca cerita negatif, kita asyik baca kisah-kisah orang kata yang menurunkan motivasi kita, maka fikiran kita tak boleh nak fikir positif. Fikiran kita tak boleh fokus kepada tindakan-tindakan yang baik. Jadi antara yang tuan dan puan boleh buat adalah satu, kita kata kita buat satu journal. Jadi hari ni buat satu journal. Kita tengok kalau YouTube channel kita tonton apa, kalau TV kita tonton apa, kalau social media kita tengok apa. Jadi ambil masa sehari 2 hari untuk off, buatkan satu journal, senaraikan, termasuklah apa buku-buku yang tuan dan puan baca, senaraikan. Maksudnya tengok dekat kita punya rak buku ataupun kotak buku ke meja ke apa, lihat bahan-bahan bacaan itu dan kita buat satu journal. Apabila kita buat satu journal, tuan dan puan akan tengok ada tak pattern. Ada tak orang kata pattern? Contoh, patternnya adalah saya suka tengok konten yang berbentuk lifestyle, contoh ataupun saya suka tengok konten yang macam mana, saya suka baca konten yang macam mana, saya selalu tonton macam mana. Apabila tuan dan puan nampak tu, tuan dan puan tahu bahawa yang mana satu perlu diubah, yang mana satu perlu ditambah dan yang mana satu perlu orang kata dibuang. Kerana apa yang kita feed kepada mata, kepada telinga kita, yang kita tengok, yang kita dengar dan yang kita baca, bila kita feed, itulah yang akan mendorong kepada apa yang kita fikirkan. Jadi apabila kita fikir tu tak betul, maka kita punya plan pun tak betul, kita punya action plan pun hancur. Jadi susun semula, buatkan satu journal, kita sebut sebagai media journal. Kita tengok, senaraikan balik rancangan TV apa kita tengok, kalau di social media, YouTube ke blog ke apa yang kita tengok, apa yang kita baca. Kemudian semak semula buku-buku tuan dan puan, semak semula buku-buku apa yang tuan dan puan baca, tengok patternnya. Pattern apa?
Jadi apabila dah nampak tu, kita ubah dan susunkan semula. Jadi berapa peratus kena tengok bahan-bahan yang berbentuk ilmiah, berapa peratus yang berbentuk entertainment, berapa peratus yang berbentuk teknikal, berapa peratus yang berbentuk hobi. Jadi kita susun semula. Jadi dia membolehkan what we feed to our mind will assist, will push our mind to think so. Jadi kalau kita dapatkan bahan-bahan yang baik, yang positif, yang membina, minda kita pun, cara kita fikir pun akan positif dan membina. Jadi kena lihat semula. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan ini akhir sekali tuan dan puan, akhir sekali kita sebenarnya nak dapatkan apa sebenarnya tujuan dalam semua perkara yang kita buat. Apa tujuannya? Tak kiralah sama ada kita berbisnes ke, kita mengurus ke, kita bekerja ke, jadi suri rumah ke, orang kata apa-apa saja yang kita lakukan, sebenarnya ada satu perkara tu yang kita kena tahu, iaitu tujuan utama kita tu, purpose. Memang betul lah tuan dan puan, kita semua hidup kan untuk masuk ke syurga. Tetapi dalam perjalanan kita itu ada benda-benda yang kita nak capai. Jadi purpose kita itu apa untuk menuju ke syurga tu? Kita kena ada satu pencapaian-pencapaian yang kita dah set. Purpose dia tu apa? Kemudian barulah kita kata, bila kita dah tahu tu, kita macam mana kita nak nilai kejayaan setiap benda-benda yang kita buat itu. Kita define sendiri. Ramainya sekarang tuan dan puan, kita jadi susah sebab sukses itu, the success being defined by others. We have to define our own success. Define your own success. Jadi bila kita buat macam itu, kita akan lebih mampu untuk mengawal fikiran kita, cara kita fikir, kita mampu untuk design kita punya sukses roadmap, dan kita mampu untuk ambil tindakan. Jadi kita dapatkan yang tu dulu. Dan apabila kita dah ada tu, bila kita dah dapat design tu, kita akan secara semula jadi, we are going to be willing to take action. We are going to be willing to take action. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan tadi, bila kita kata kita nak bina satu fikiran, we are what we think. Jadi yang pertama sekali tadi, kita kena buang semua perkara-perkara, nilai-nilai yang menyebabkan kita orang kata terhad. Self-limiting belief tu tadi kita buang. Self-limiting belief tadi kita buang. Yang kedua, kita start dengan menilai semula feed yang kita beri kepada diri kita. Bahan-bahan yang kita tonton, bahan-bahan yang kita baca, bahan-bahan yang kita dengar. Jadi mata, telinga, semua ni feeder dia, barang-barang, bahan-bahan yang kita masukkan tu tadi, kita kena control. Kita kena kontrol. Dan kemudian akhir sekali, ultimate-nya tuan dan puan, sebenarnya kita kata kita nak mencari, kita mesti ada satu purpose dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita buat. Kemudian kita define kita punya kejayaan tu, kita tafsirkan sendiri, cari satu definisi yang khusus, dan kemudian barulah kita kata kita designkan kita punya roadmap tu tadi. Dan akhir sekali kita kata take action. Take action. Baik, jadi tuan dan puan, untuk action plan series ini, saya akan kita dah tamat untuk 5 siri, di mana bahagian yang pertama kita kata know your power. Jadi insyaAllah dalam siri yang seterusnya kita akan berbincang lanjut tentang perkara yang berbentuk dalam action plan series ni. Yang pertama sekali, kita kena tahu apa kapasiti kita, apa kuasa kita. Jadi itu yang pertama. Dan dalam kategori yang pertama tu, kita ada 5 topik yang kita dah bincangkan. Dan seterusnya, apabila kita kata find your purpose itu, tentang purpose itu, kita akan mulakan siri yang seterusnya. Kita ada 5 lagi tajuk yang seterusnya yang akan bercakap tentang finding your purpose. Jadi untuk itu tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang action plan, orang kata asyik plan aja, macam mana tak capai pun. Jadi sebenarnya kita kena review balik, kita kena review semula apakah yang kita dah buat dengan apakah tindakan-tindakan yang kita dah sediakan untuk action plan. Jadi kita nak pastikan yang itu betul, insya-Allah yang lain-lain tu akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. Boleh terus ke www.noraminahumar.com kerana di sana ada lagi maklumat-maklumat lanjut tentang servis-servis dan juga perkhidmatan yang tuan dan puan boleh pilih. Tuan dan puan boleh download juga satu e-book percuma 23 panduan memulakan bisnes, dan tuan dan puan juga boleh ke channel YouTube Nur Aminah Umar untuk menonton playlist dan video-video yang dikekalkan di sana. Jadi untuk itu tuan dan puan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kerana kita dah bersiaran sekitar 15 minit. Jadi untuk itu kita akan untuk pengetahuan tuan dan puan, jadual untuk Facebook Live akan disusunkan semula, dan topik-topik pengurusan bisnes akan disiarkan juga secara berselang-seli dan berkala dengan siri action plan ini tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.